Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Jadi untuk hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 3 bab 2 tentang negeri-negeri Selat. Baik, dalam bab ini kita akan lihat 4 perkara. Yang pertama kita akan lihat perluasan kuasa British di 3 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kedua, kita akan lihat perjanjian London dan kesannya. Ketiga, kita akan lihat pembentukan negeri-negeri Selat. Keempat, kita akan lihat pentadbiran negeri-negeri Selat. Jadi pertama sekali kita akan lihat perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Apa yang kita akan lihat? Pertama, kita akan lihat faktor kedatangan kuasa barat itu ke negeri tersebut, dan kedua kita akan lihat peristiwa-peristiwa yang berlaku sehingga berlakunya perluasan kuasa British. Baik, yang pertama sekali sebelum kita pergi lebih lanjut, kita lihat latar belakang dahulu dan ia amat penting untuk kita tahu. Pertama sekali Pulau Pinang. Pulau Pinang merupakan wilayah, sebahagian daripada wilayah Kesultanan Kedah. Antara pelabuhan dagang yang terkenal, yang utama di kawasan serantau, terutamanya untuk kawasan Sumatera. Seterusnya, pelabuhan terawal ialah Batu Uban. Dan Batu Uban ini telah dianugerahkan oleh Sultan Kedah kepada orang Sumatera kerana orang Sumatera ini telah membantu Kesultanan Kedah ketika menentang Siam. Iaitu Pulau Pinang. Yang kedua, Singapura. Singapura sebahagian daripada wilayah Kesultanan Johor Riau. Ditadbir oleh Temenggung Abdul Rahman. Dan pemerintah Kesultanan Johor ketika itu ialah Sultan Abdul Rahman yang bersemayam di Linggar. Jadi itu tentang Singapura. Dan yang ketiga, Melaka. Melaka pada tahun 1511, Kesultanan Melayu Melaka ketika itu telah ditawan oleh Portugis. Dan pada tahun 1641 hingga tahun 1824, Melaka telah menjadi tanah jajahan Belanda apabila Belanda mengalahkan Portugis. Dan Melaka ketika itu terkenal sebagai pusat pengumpulan hasil. Dan namun ketika itu Belanda mementingkan pelabuhan Betawi di Pulau Jawa sebagai pusat perdagangan. Jadi itu sedikit latar belakang tentang 3 buah negeri ini. Baik, kita lihat pertama sekali Pulau Pinang. Faktor kedatangan British ke Pulau Pinang ada 3. Dan 3 ini boleh diingat dengan 3P. P yang pertama ialah pusat pengumpulan barang. Apa yang dimaksudkan dengan pusat pengumpulan barang ini? Apabila British memerlukan barangan daripada China, terutama seperti teh, kerana teh ini mendapat pasaran yang baik di Eropah. Jadi China pula memerlukan emas $500 sebagai tukaran. Oleh yang demikian, British memerlukan satu pusat ataupun satu kawasan untuk kumpulkan barang-barang yang China inginkan. Dan barang-barang ini kebanyakannya diperolehi di alam Melayu. Jadi British telah menjadikan ini sebagai alasan untuk melakukan kuasa di alam Melayu. Supaya ada kawasan dia boleh mencari hasil-hasil ini. Jadi itu yang pertama, pusat pengumpulan barang. Yang kedua ialah pelabuhan persinggahan. Jadi British memerlukan pelabuhan persinggahan di laluan perdagangan di antara India dan China. Dan pelabuhan persinggahan ini adalah untuk membaiki kapal, bekalan makanan serta untuk berlindung daripada angin monsun. Jadi British memerlukan pelabuhan ini untuk dia singgah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah pangkalan tentera. British mempunyai sebuah pangkalan tentera laut yang berada di pantai barat India iaitu di Bombay. Namun
lokasi tersebut menyebabkan ia sukar untuk mengawal penempatan British di pantai timur India di Madras. Okay. Oleh yang demikian, British memerlukan sebuah pangkalan tentera yang lebih strategik untuk dia mempertahankan kawasan ataupun penempatannya di India daripada ancaman tentera Perancis dan untuk menghadapi saingan daripada Belanda. Okay. Jadi 3P ini menjadi sebab kenapa British ingin mendapatkan Pulau Pinang. Okay. Seterusnya ialah kita lihat bagaimana peristiwa ataupun kronologi bagaimana Pulau Pinang ini ditakluki oleh British. Jadi yang pertama sekali, berlakunya perebutan tahta Kesultanan Kedah. Di mana ketika itu Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tuanku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Dan pada ketika itu kerabat diraja tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut dan berpakat dengan orang Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. Jadi Sultan Muhammad Jiwa ketika itu meminta bantuan daripada SHTI untuk mendapatkan bantuan ketenteraan. Dan SHTI telah menghantar Edward Monckton untuk berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa, tetapi rundingan tersebut gagal kerana SHTI tidak memberikan jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Jadi ini adalah titik mula bagaimana Kedah meminta bantuan daripada SHTI. Jadi selepas itu, kronologi ini bersambung apabila berlakunya ancaman Siam. Jadi ini ketika Sultan Abdullah. Ketika pemerintahan Sultan Abdullah, Siam telah menuntut kembali penghantaran bunga emas yang telah dihentikan ataupun yang telah Kedah berhentikan ketika Perang Siam-Burma. Ketika Siam sedang berperang dengan Burma dan Kedah telah berhenti daripada menghantar bunga emas yang sepatutnya dihantar kepada Siam. Disebabkan tuntutan Siam itu, maka Sultan Kedah berasa tergugat. Jadi dia memohon bantuan SHTI untuk membantu daripada ancaman Siam ini. Jadi baginda menawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan kepada SHTI dengan syarat mendapatkan bantuan ketenteraan dan melindungi Kedah daripada ancaman Siam. Jadi baginda telah meminta bantuan daripada Francis Light, iaitu pedagang persendirian untuk menyampaikan. Jadi Sultan Abdullah telah meminta bantuan Francis Light, di mana Francis Light itu merupakan seorang pedagang persendirian. Jadi untuk dia, Francis Light ini, untuk menyampaikan syarat tersebut kepada Governor General British di India. Jadi Sultan meminta seorang pedagang persendirian iaitu Francis Light untuk menyampaikan syarat di atas bantuan SHTI tersebut. Jadi di sini datangnya satu strategi yang digunakan oleh British untuk mendapatkan Pulau Pinang, iaitu strategi tipu helah. Di mana dalam strategi ini Francis Light apabila dia menyedari bahawa kedudukan strategik Pulau Pinang itu dapat menguntungkan pihak British, maka dia telah berjanji bahawa SHTI akan memenuhi syarat yang dipohon oleh Sultan Kedah tersebut. Jadi Sultan Abdullah yang berpegang pada janji tersebut telah menawarkan pembukaan penempatan British di Pulau Pinang. Dan sementara pembukaan penempatan itu dibuka sementara menunggu jawapan daripada SHTI. Jadi ketika itu Francis Light telah menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales serta penempatan mereka pula dinamakan Georgetown. Itu ialah tipu helah, antara tipu helah Francis Light. Dan seterusnya
tipu helat ini berlanjutan sehingga pada satu masa Siam mengancam untuk menyerang Kedah. Dan ketika ini Sultan Abdullah mula ataupun meminta bantuan ketenteraan HTI seperti yang telah dijanjikan oleh Francis Light. Namun ketika itu HTI enggan memberikan bantuan kerana tiada perjanjian yang dilakukan antara SHTI dan Sultan Kedah. Jadi ketika itu Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah menyedari bahawa dia telah ditipu oleh Francis Light. Jadi Sultan Kedah telah menghimpunkan angkatan tenteranya untuk menyerang Pulau Pinang, untuk mereka menyerang Pulau Pinang, bukan menyerang seberang Perai. Jadi mereka, Sultan Kedah telah mengumpulkan tenteranya dan menyerang Pulau Pinang. Namun Francis Light telah meminta bantuan ketenteraan daripada SHTI. Dan ketika itu Sultan Kedah tewas, dan telah berlakunya perjanjian pada tahun 1791 untuk menandatangani tentang pengiktirafan pendudukan British di Pulau Pinang. Dari selepas mereka tewas, mereka telah diminta untuk menandatangani satu perjanjian sebagai satu strategi British untuk mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang. Dan pada tahun 1800 berlakunya sebuah lagi perjanjian di mana daripada perjanjian tersebut maka British dapat menduduki seberang Perai. Dan penaklukan ini amat penting kerana dia dapat sebagai benteng pertahanan serta kawasan pertanian untuk dijadikan sebagai sumber makanan kepada penduduk di Pulau Pinang. Maka di situ British telah menakluk kawasan Pulau Pinang dan seberang Perai daripada Kesultanan Kedah. Itu tentang peristiwa ataupun kronologi di Pulau Pinang. Baik, seterusnya kita lihat pula di Singapura. Jadi di Singapura pula kita lihat masalah ataupun faktor yang menyebabkan British mencari sebuah penempatan ataupun pelabuhan yang baharu. Walaupun British ada Pulau Pinang. Jadi masalah yang pertama ialah Pulau Pinang ini terletak di utara Selat Melaka. Maka ia tidak berapa strategik untuk laluan perdagangan antara India dan China sebenarnya. Kedua, terdapat sebuah lagi kawasan jajahan British iaitu Bangkahulu. Dan Bangkahulu ini berada di luar laluan utama perdagangan. Juga tidak mendatangkan keuntungan kepada British. Dan disebabkan ini, banyak kapal dagang berlabuh di pelabuhan Betawi, Riau dan Lingga, di mana pelabuhan ini merupakan pelabuhan milik Belanda. Jadi masalah ini wujud dan menjadi sebab kenapa British ingin mencari lagi sebuah pelabuhan yang lebih strategik. Baik, jadi kepentingan Singapura terhadap British adalah pertama, pelabuhannya ini adalah lebih strategik. Kedua, dapat mengawal laluan perdagangan dan kegiatan perdagangan di Selat Melaka. Dan ketiga, ia untuk dijadikan sebagai pusat pengumpulan hasil ekonomi sama seperti di Pulau Pinang. Jadi itu antara faktor British ingin mendapatkan Singapura. Jadi kita lihat pula kronologi tentang Singapura ini. Pertama sekali ia bermula apabila Stamford, Stamford Raffles dan William Farquhar, datang ke Singapura untuk membuka sebuah pertempatan. Jadi mereka ingin melakukan sebuah perjanjian awal untuk mendirikan pertempatan bersama Temenggung Abdul Rahman iaitu pentadbir di Singapura. Namun Temenggung Abdul Rahman meminta mereka untuk berjumpa dengan Sultan Abdul Rahman iaitu Sultan
sultan ataupun pemerintah Kesultanan Johor Riau yang bersemayam di Lingga. Namun British mengetahui bahawa Sultan Abdul Rahman ini mempunyai hubungan yang baik dengan Belanda. Jadi British tidak merasakan apabila mereka berjumpa dengan Sultan Abdul Rahman, mereka akan mendapat persetujuan tersebut. Maka British memikirkan untuk melakukan satu strategi, iaitu strategi manipulasi. Okay, di mana mereka memanipulasi isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau ini. Okay, jadi kita lihat tentang isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau ini. Okay, ia bermula apabila Sultan Mahmud Shah III mempunyai 2 orang putera. Okay, dan putera ini seorang Tengku Husin dan seorang lagi Tengku Abdul Rahman. Okay. Dan ketika Sultan Mahmud III mangkat, ketika itu Tengku Abdul Rahman hadir semasa permakaman almarhum Sultan di Lingga. Namun Tengku Husin ketika itu tidak hadir bersama semasa permakaman tersebut kerana dia berada di Pahang. Jadi, Tengku Husin, iaitu putera sulung ini telah diketepikan untuk menjadi sultan, dan Tengku Abdul Rahman ketika itu, iaitu putera bongsu sultan ini, telah ditabalkan sebagai sultan dengan pengiktirafan daripada orang Bugis dan Belanda. Jadi di sini British mewujudkan semula isu ini dengan British memanggil Tengku Husin ini untuk datang ke Singapura, dan British telah mengisytiharkan beliau baginda sebagai Sultan Johor Riau dengan gelaran Sultan Husin Muhammad Shah. Dan dia mendapat pentadbiran ataupun bersemayam di Singapura. Jadi kesan daripada manipulasi itu, Kesultanan Johor Riau telah mempunyai 2 sultan, iaitu Sultan Abdul Rahman bersemayam di Lingga serta Sultan Husin bersemayam di Singapura. Jadi apabila kita sebut bersemayam ini, ia ialah mereka mendirikan pusat pemerintahan di situ. Mereka mentadbir kawasan tersebut. Oleh yang demikian, British segala urusan perjanjian, urusan mendapatkan Singapura ini, British telah membuat urusan tersebut dengan Sultan Husin yang telah dilantik ataupun diisytiharkan British sebagai Sultan Johor Riau di Singapura. Oleh itu mereka telah membuat perjanjian pada 6 Februari 1819 di mana Sultan Husin dengan Temenggong Abdul Rahman dan British telah membuat satu perjanjian di mana kesan perjanjian tersebut, British telah diiktiraf penempatannya di Singapura. Itu yang pertama. Dan kedua, British telah menaikkan bendera Union Jack di Singapura. Dan seterusnya, pada 2 Ogos 1824, 2 Ogos 1824, pada 2 Ogos 1824, Residen John Crawford bersama Sultan Husin dan Temenggong Abdul Rahman telah menandatangani satu perjanjian lagi di mana kesan daripada perjanjian ini Singapura telah diserahkan selama-lamanya kepada pihak British. Jadi pada ketika itu Sultan dan Temenggong telah hilang kedaulatan ke atas Singapura, dan sebagai ganti Sultan dan Temenggong diberikan bayaran pampasan dan pencen bulanan seumur hidup. Maka di sini maka telah Singapura telah ditakluki oleh British sepenuhnya. Jadi itu kisah bagaimana peluasan kuasa di Singapura. Baik. Dan seterusnya terakhir sekali kita lihat di Melaka, bagaimana ataupun proses peluasan kuasa ini berlaku di Melaka. Jadi di Melaka, kita lihat peluasan kuasa British di Melaka ini melalui satu strategi yang dinamakan strategi pakatan. Di mana British telah membuat pakatan bersama Belanda untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi ini.
Jadi kita lihat antara faktor-faktor kepada pakatan tersebut dilaksanakan. Pertama sekali, okey, untuk menamatkan pertikaian. Okey, kerana apa? Kerana apabila British telah mendapat Singapura, British telah memajukan Singapura sebagai satu pelabuhan yang hebat. Dan ketika itu Belanda telah mendakwa bahawa Singapura berada di bawah pengaruhnya. Okey. Oleh yang demikian, Belanda telah menuntut Singapura untuk berundur. Okey. Jadi itu antara faktor pertama. Okey. Dan ketika itu juga Belanda bimbang akan kemajuan Singapura ini akan menjejaskan pelabuhan perdagangannya di Betawi. Okey. Jadi itu yang pertama. Okey. Kenapa mereka ingin melaksanakan pakatan ini? Supaya dapat menamatkan pertikaian antara mereka berdua ini. Okey. Itu pertama. Yang kedua, pakatan ini diadakan kerana dasar persahabatan. Okey, kerana British mengambil pengalaman semasa perang Napoleon, okey, Perancis menjadikan Belanda sebagai pangkalan menyerang Britain pada tahun 1795. Okey. Dan British juga telah menjaga kawasan jajahan Belanda ketika Belanda sedang terlibat dengan perang Napoleon. Jadi mereka mempunyai dasar persahabatan ini kerana sewaktu Belanda berperang, British yang menjaga kawasan jajahan Belanda yang berada di Kepulauan Alam Melayu. Jadi untuk mereka berperang ataupun bergaduh ini, mereka rasa tidak perlu kerana mereka mempunyai satu dasar persahabatan yang baik. Dan yang terakhir, mereka membuat pakatan ini adalah untuk menyelesaikan sebagai satu jalan penyelesaian dan pendamaian. Jadi mereka membuat pakatan kerana untuk mengelakkan daripada berlakunya peperangan. Yang kedua, Belanda juga tidak ingin menanggung beban keuangan yang mereka telah terbeban akibat perang mereka sebelum ini, dan disebabkan itu mereka telah melakukan rundingan perdamaian untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kesan daripada pakatan ini telah berlakunya ataupun telah termeterainya satu perjanjian yang amat penting dalam sejarah, iaitu Perjanjian London 1824 ataupun Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Dan perjanjian ini telah menamatkan pertikaian tersebut. Dan melalui perjanjian ini juga British telah mendapat menguasai Melaka hasil daripada pertukaran wilayah bersama Belanda. Jadi mulai saat tersebut, saat itu Melaka telah berada di bawah penguasaan British. Jadi kisah Perjanjian London ini akan diterangkan dalam bahagian yang seterusnya, tentang Perjanjian London serta kesannya terhadap alam Melayu. Baik. Jadi dalam bahagian yang pertama ini kita telah lihat bagaimana British meluaskan kuasanya di 3 negeri, iaitu negeri Pulau Pinang, negeri Melaka serta negeri Singapura. Dan kita telah lihat faktor-faktor mengapa British ingin mendapatkan negeri-negeri ini, serta kita telah lihat bagaimana peristiwa serta strategi yang digunakan oleh British dalam mendapatkan negeri-negeri ini. Jadi kita akan sambung bab ini dalam bahagian yang seterusnya. Terima kasih.